Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahmatullah alaihi dalam sunannya, dan hadis ni dinilai hasanun gharib. Hadis ni hasan gharib. Nabi SAW satu hari berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Husain. Nama anaknya Imran bin Husain. Ayah dia nama Husain. Ya? Bukan Husain yang saya kandak lah, Husain ni. Atau hari Nabi SAW berjumpa dengan Husain. Pada waktu itu Husain belum lagi memeluk Islam. Nabi tanya kepada Husain, "Ya Husain, kam ta'budu yawman ilahan?" Nabi tanya, berapa banyak Tuhan yang hang sembah dalam masa satu hari? Ya? Sehari ni hang sembah berapa jenis Tuhan hang sembah? Itu maksud dia. Kam ta'budu yawman ilahan. Oh, banyak Tuhan yang sembah tiap hari. Kemudian kata Husain, kata dia, iaitu qala abi sab'atan sittan fil ardi wa wahidan fis sama. Kata dia, aku sembah 6 jenis Tuhan tiap hari, kata dia. Ya, 6 dekat bumi dan wa wahidan fis sama, dan 1 dekat langit. Kata Husain tu, jawab dengan penuh yakin. Waktu tu dia belum lagi memeluk Islam. Maknanya 7 lah. 6 dekat bumi, maknanya tokong-tokong tu, maknanya berhala-berhala tu 6 jenis tokong dia sembah. Dan 1 dekat langit, kata Husain. Qala fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatik. Kata Nabi SAW, ni Nabi tanya kepada Husain. Ya, bukan Nabi paksa supaya Husain tu meluk Islam, tak. Ni dah bersembang dengan Rasulullah dah ni. Rasulullah tanya kepada Husain, di antara Tuhan-Tuhan yang sembah tu, ke-7 jenis Tuhan tu, mana satu Tuhan yang apabila engkau berdoa kepada dia, kamu mengharapkan doa kamu dimakbulkan oleh Tuhan? Ya. Mana 7 tu? Mana hak paling special sekali, yang paling istimewa sekali, itu maksud dia. Kemudian kata Husain, iaitu qala allazi fis sama. Tuhan yang paling aku mengharapkan doa aku dimakbulkan oleh Tuhan adalah Tuhan yang berada di langit, kata dia. Qala ya Husain, lalu kata Nabi SAW, wahai Husain, ama innaka law aslamta allamatuka kalimataini tanfa'anik. Tanfa'anik. Kata Nabi SAW, wahai Husain, hang nak tak aku ajak kepada hang 2 kalimat. Ya, 2 kalimat atau 2 ayat. Ya, 2 ayat, tapi janji hang kena masuk Islam dulu. Ya, amma innaka law aslamta. Jika hang masuk Islam, aku nak ajak kepada hang 2 kalimat yang memberi manfaat kepada hang, wahai Husain. Baiklah tuan-tuan, ini cara Nabi menyampaikan ilmu, cara Nabi menyampaikan dakwah. Bukan Nabi pi kutuk tak tentu halal. Apa lah sembah 7 Tuhan, sembah 1 Esa sudah, Tuhan Esa sudahlah. Nabi tak kata lagu tu. Nabi tak memperlekehkan Husain. Nabi tidak menjatuhkan maruah Husain. Ini uslub pendekatan dakwah yang para asatizah dan para duat kena belajar dengan apa yang Nabi tunjuk ini. Nabi kata, hang masuk Islam, aku nak ajak kadang 2 ayat yang beri manfaat kepada hang. Kemudian tuan-tuan, qala falamma aslama Husain. Pada waktu tu tuan-tuan, dia belum lagi terdetik untuk dia memeluk Islam.
Sebab tu, ya, hidayah ini tuan-tuan, hak milik Allah SWT. Ya, kita terdetik datang ke rumah Allah ni tuan-tuan, kadang-kadang dia memerlukan masa, betul tak? Dia memerlukan proses. Ya, orang ni dia tengok, dia mungkin rumah tu depan surau dah, depan masjid dah, tapi tak kelintas untuk datang ke rumah Allah. Kita ni rumah jauh sikit, duk istimrar, istiqamah, duk mai. Kita kata kat dia, hang ni rumah depan surau saja tak mai tu. Oh, tu bala tu. Bantai tu, hang ni depan rumah. Jangan. Kerana ini satu proses yang belum tentu tuan-tuan sekalian. Apabila kemungkinan besar, apabila dia menerima hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan dia lebih istiqamah daripada kita. Sebab tu kita berdoa dan jangan kita bermudah-mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang boleh menjatuhkan maruh dan sebagainya. Tuan-tuan, pada waktu itu Nabi bagi dia peluang. Hang fikir apa yang aku cakap ni. Ini dia tuan-tuan. Orang nak berubah ni dia perlukan masa. Dia perlukan proses. Tak apa, bagi masa. Hang fikir dulu, bagi tenang-tenang elok. Apa yang aku cakap ni. Maka tuan-tuan, tak lama selepas itu, tuan-tuan sekalian, Husain pun memeluk Islam. Ni kata ni, hidayah ni. Hidayah ni, dia meluk Islam, kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia pergi cari Nabi. Bila dia pergi cari Nabi, kata Husain, "Allamni kalimataini allataini wa'addatani." Kata, "Ya Rasulullah, tolong ajar dekat aku. Dulu ni Rasulullah pernah nak bagi tahu kepada aku 2 ayat yang bermanfaat. Hari ni aku dah masuk Islam, tolong ajar dekat aku." Tolong ajar dekat aku. Kemudian qala hadza, kemudian kata Nabi SAW, "Ya Allahumma alhimni rushdi wa a'if min syarri nafsi." Ini doa yang Tok Imam baca tadi ni tuan-tuan, memang ada dalam hadis. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ya Tuhan, berikan petunjuk kepada diriku, ya Allah. Ni doa yang Nabi ajar kat Husain. Dan bila kita baca doa ni, kita boleh beramal. Dalam keadaan kita rasa kita lemah, dalam keadaan kita rasa tak ada petunjuk dalam hidup kita ni tuan-tuan, baca doa, ya Allah, Allahumma alhimni rushdi wa a'if min syarri nafsi. Ya Allah, berikan petunjuk pada diriku, ya Allah, dan jauhkan kejahatan yang datang daripada diriku sendiri. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, hadza hadithun hasanun gharib. Makna hadis ni makbul, yang diterima oleh para ulama muhaddisin. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung baca sirah kita malam ni, Rahyatul Maktum Mubarak Furi. Malam ni kita bincang bagaimana tajuk besar ni ialah 40 tahun sebelum sebelum kerasulan Nabi SAW. Pada muka surat 85. Baik. Tuan-tuan sekalian, kita dah cerita tentang Nabi berjumpa dengan Rahib Al-Bahira. Nama sebenarnya ialah Jarjis. Nama sebenar Jarjis, dipendekkan cerita, Rahib Al-Bahira tuan-tuan melihat Nabi SAW mempunyai ciri-ciri nubuah yang ada pada jasad Nabi. Maka ini seorang ahlul kitab yang dia berilmu dan dia tidak menyeleweng kitab-kitab samawi dah. Ini Jarjis ataupun Rahib Al-Bahira. Baik, tuan-tuan sekalian, soalan yang kita tanya dalam diri kita, apakah peperangan yang pertama sekali dalam kehidupan Nabi turut serta? Bukan perang Uhud, bukan perang Badar, bukan perang Hunain. Perang yang pertama sekali tuan-tuan iaitu Al-Fijar. Peperangan Fijar. Tatkala Nabi SAW menginjak usia 15 tahun. Tuan-tuan, usia Rasulullah waktu tu 15 tahun. Anak kita umur 15 tahun buat apa? Duk main game lagi bah. Duk main game lagi, tak matang lagi. Nabi pada waktu usia 15 tahun meletuskan sebuah peperangan di Pasar Ukas. Ukas ni tuan-tuan, ni macam tempat pasar tumpuan orang Mekah. Kalau di belah Halostar ni tuan-tuan, Kampung Panggung, Kampung Berjaya lah tuan-tuan. Kan? Pi situ tuan-tuan, segala mak nenek semua dah tu. Silat-silat helmet kita pun ada tu. Pipi helmet aku duk tani rupanya. Balai-balai pergi berjaya tu. Tuan-tuan sekalian, baik. Saya nak sebut bahawa di pekan Mekah,
tanah Arab itu, pekan yang terkenal ialah Ukaz. Nabi SAW bila mengejar umur 40 tahun lebih, ketika Nabi menjadi Rasul, Nabi menyampaikan surah dakwah di pasar-pasar utama ini. Satu dalam urusan dakwah, bukan sekadar di masjid, bukan di dewan kuliah ilmu saja. Dakwah ni tuan-tuan, duduk pilah tak mana pun, kita akan menyampaikan nilai dan perjuangan dakwah itu. Kalau kita jadi guru besar sekolah, kita menterjemahkan nilai dakwah itu dalam pentadbiran kita. Kita menjadi seorang guru sekolah. Kita jadikan kerjaya guru itu menjadi kerjaya dakwah. Jadi pilih apapun. Kenapa? Nabi ajak kepada kita tuan-tuan sekalian urusan dakwah ini dalam pelbagai sudut, dalam dimensi yang lebih luas. Baik. Kemudian antara suku Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Bani Qais Ailan yang dikenali sebagai peperangan Fijar. Ni dua bani ni tuan-tuan, duk bergaduh. Pergaduhan ni benda biasa. Bergaduh antara jiran dan sebagainya. Itu darah daging orang musyrik Mekah. Darah daging, benda bergaduh di benda biasa. Islam datang mendamaikan orang-orang yang berada ataupun yang menganuti agama Islam, mendamaikan. Patut orang Islam ni tu duk bergaduh lah. Biar kita hidup ni aman damai. Kita memikirkan ummah. Itu ayatnya. Kita memikirkan ummah. Bila sebut ummah, ini dia umat Islam. Tak kira lah hang warna kulit apapun, main pada bangsa apapun. Apabila sebut ummah, kita adalah satu ummah. Yang ni yang agenda para duat, para pendakwah mesti kita letakkan pada mata kita. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian ini adalah kerana salah seorang kaum Bani Kinanah yang bernama Barrad telah membunuh 3 orang dari kaum Qais Ailan. Dia bunuh 3 orang tuan-tuan. Dia bunuh 3 orang. Berita tersebut telah sampai di Ukaz. Lalu kedua-dua pihak bangkit menuntut keadilan. Bunuh ni benda biasa, walaupun benda tu kecil saja tuan-tuan. Bergaduh ni sampai bunuh orang. Ini perangai orang Arab musyrikin Mekah. Yang tidak ada ilmu, yang tidak ditarbiah oleh Nabi, oleh Islam itu sendiri. Maka subhanallah, berlakulah pergaduhan, berlakulah peperangan, dan panglima Quraisy dan Kinanah dipegang sepenuhnya oleh Harb bin Umayyah. Ini dia punya ketua perang dia, Harb bin Umayyah, lantaran usia dan ketokohannya dalam kalangan mereka. Maknanya dia lebih berusia berbanding dengan kawan-kawan dia. Dia lebih seniority. Macam gitulah. Berbanding dengan kawan-kawan dia. Dia jadi ketua. Dan dia orang berpengaruh. Pada awal hari dalam pertempuran sehari itu, kemenangan berada di pihak Qais bin Ailan. Namun begitu, ketika tengah hari, kemenangan berpindah ke tangan Bani Kinanah. Macam awal-awal itu nampak macam Bani Kinanah ni nak kalah. Tapi di perakhiran peperangan tersebut, Bani Kinanah memenangi peperangan tersebut. Menangi, bertempur soal mati dan hidup. Soal mati dan hidup. Kemudian sesetengah kaum Quraisy mengajak untuk berdamai dengan memutuskan sesiapa yang didapati telah membunuh lebih ramai orang, dia perlu membayar diat tambahan. Mereka bersetuju dengan syarat tersebut dan menghentikan peperangan serta memadamkan api permusuhan antara mereka. Dia keluar satu pendapat, lah ni kita tak usah bergaduh lah. Kita ni pun orang Arab Quraisy ni. Orang Quraisy ni banyak dia punya keturunan mereka. Maka dipendekkan cerita, mereka mencapai perdamaian di antara dua bani ini, Bani Qais bin Ailan dengan Bani Kinanah. Perang ini dinamakan Fijar, yakni penyelewengan, kerana mereka melanggar kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam turut terlibat dalam perang ini dengan mengumpulkan anak-anak panah musuh yang terhambur, lalu diserahkan kepada bapa-bapa saudara baginda untuk dilontarkan kembali kepada pihak musuh. Maknanya Nabi duduk dalam kelompok mana? Ialah kelompok Bani Kinanah. Bani Kinanah, Nabi duduk dalam kelompok tu. Kelompok tu apa tuan-tuan? Dia memperjuangkan hak orang yang kena zalim. Sebab tu Rasulullah tuan-tuan umur 15 tahun, kecil lagi, remaja lagi ni kiranya, boleh membedakan di antara mana satu yang betul, mana satu yang salah.
Lepas tu anak-anak kita ni tuan-tuan, waktu kecil-kecil ni biar jadi dia matang, belajar jadi seorang orang yang cepat matang. Ya, matang ni apa tuan-tuan? Dia dapat membezakan mana yang terbaik untuk diri dia. Ya, mana yang lebih dahului dia bertindak ataupun dia postpone sekejap tindakan tersebut. Ini orang yang matang. Dia bijak membuat satu keputusan. Itu orang yang matang. Dan matang ni tuan-tuan, tak semestinya dia tua. Kadang-kadang tua pun tak matang. Panggil macam budak-budak. Ada orang ni tuan-tuan muda lagi, tapi dengan pengalamannya, dengan dia menuntut ilmu, dengan kesungguhannya, berdikari dan sebagainya, tengok-tengok dia lebih matang membuat keputusan dalam hidup dia berbanding dengan orang yang lebih berusia. Suatu soal kematangan iaitu bagaimana dia bijak membuat keputusan dalam diri dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW matang tuan-tuan. Pilih Bani Kinanah tuan-tuan sekalian, ya, kumpulan yang menegakkan keadilan pada waktu itu. Ya, Nabi buat ajar apa? Dalam perang Fijar, Nabi asah anak panah. Umur 15 tahun ni. Nabi asah anak panah tu bagi kat pak saudara dia, pak saudara baginda untuk menyerang Bani Qais bin Ailan. Itu cerita dia. Maknanya jawapan ialah peperangan pertama yang Nabi syarati ialah peperangan Al-Fijar. Itu cerita dia. Baik, kita tengok lagi Al-Hifdzul Fudul. Ya, iaitu perjanjian fudul. Itu maksud dia. Hifdzul Fudul itu perjanjian fudul. Baik, kita tengok apa maksud ni. Penyelesaian dari perang Fijar adalah Al-Hifdzul Fudul, sebuah perjanjian gencakan senjata pada salah satu bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah. Perjanjian ini dicadangkan oleh beberapa buah kabilah Quraisy, iaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Zurrah bin Kilab, Taim bin Murrah dan sebagainya. Maknanya apa tuan-tuan? Lepas saja berlaku peperangan Fijar tu, ada satu perjanjian yang orang Arab putuskan. Ya, orang Arab putuskan. Ni duk membunuh antara satu sama lain. Lalu dia fikir, lah ni kita buat satu undang-undang. Kita buat satu undang-undang, satu perlembagaan, bahasa kita lah. Bahasa perlembagaan, supaya lepas ni jangan duk pandai-pandai, duk zalim orang tak tentu halah. Ya, itu dia tuan-tuan. Ya, ada juga, sebab tu ada perbahasan. Apabila orang mengkaji tentang perangai orang Arab Mekah jahiliah tuan-tuan, sebenarnya bukan semua jahat. Bukan semua jahat dan bukan semua sembah berhala. Ingat dulu, ya? Kadang-kadang kita menilai sejarah Islam perlu menilai dengan adil. Perlu menilai dengan adil, mengumpulkan al-jam'ul bainar riwayat. Kumpul semua riwayat baru buat keputusan. Jangan hukum tak tentu hala. Ya, orang Arab miskin Mekah ada yang baik rupanya. Ada yang orang panggil apa? Yang tidak menzalimi orang. Ada. Antaranya tuan-tuan ni kelompok-kelompok ini. Yang pertama Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Asad bin Uzza, Zurrah bin Kilab, Taim bin Murrah. Bani-bani ketua-ketua mereka ni tuan-tuan duk fikir, lah ni kita buat satu perjanjian supaya jangan kita membiarkan kezaliman berlaku di Mekah Al-Mukarramah. Itu cerita dia. Baik, diperkumpul dekat rumah siapa? Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi. Kerana faktor usia dan ketokohannya. Bila dia berfikir kita nak mesyuarat tang mana ni? Ya, kita nak bermesyuarat, nak putuskan perjanjian Al-Fudul ini tang mana? Dan dia berbincang, kita pergi rumah Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi kerana dia lebih berusia. Ya, kerana kita hormat dia. Dia orang tua dan dia ada ketokohan, ya, dia ada karisma memimpin. Kita pergi duduk rumah dia, kita bincang rumah dia. Itu dah tuan-tuan. Baik. Kemudian mereka semua berjanji dan bersepakat agar jangan sampai ada penduduk Mekah maupun bangsa lain yang dizalimi di Mekah. Rumah tu lah tuan-tuan. Ya, Abdullah bin Ja'ad di rumah tu lah terputusnya satu perjanjian undang-undang di kalangan orang Mekah. Ya, siapa yang kena zalim kita akan bela dan jangan kita menyokong orang yang melakukan kezaliman. Jika ia terjadi, maka mereka semua akan berdiri membela orang yang dizalimi itu. Mereka akan bersama-sama memusuhi pihak yang menzalimi hingga kezalimannya terbalas timpal. Dia pun sepakat. Siapa kena zalim, ya, kita akan bantu mereka.
Nabi SAW menghadiri dan menyaksikan secara langsung perjalanan perjanjian tersebut. Tuan-tuan, waktu ni umur Nabi dalam 15 tahun begitu. Ya, Nabi tengok ada satu majlis. Ya, dan majlis ni Nabi tahu. Nabi fikir majlis ni bagus ni. Majlis ni kita kena sokong. Sebab apa? Sebab majlis ni memperjuangkan keadilan. Sebab tu Islam, ya, Islam ini kalau kita tengok dari sudut sejagat alamiah, ya, sejagat tuan-tuan sekalian, siapa-siapa pun negara, bangsa apa pun yang kena zalim dekat dunia ni, orang Islam akan memperjuangkannya. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu Qaradawi dalam Fiqhul Jihad, dia apabila bincangkan tentang soal isu Palestin. Isu Palestin bukan sekadar isu agama. Isu Palestin adalah isu insan, isu manusia. Ya, mencerabai hak kemanusiaan. Ya, hak rakyat orang-orang Palestin. Israel menyerang. Itu bukan soal agama, bukan soal agama semata-mata, bahkan soal perjuangan hak kemanusiaan. Orang Islam mesti memperjuangkannya. Ya, orang bukan Islam kena zalim. Orang Islam kena mempertahankan keadilan. Ya, bukan kita kata, tak apa, dia bukan agama kita. Tak. Itulah menunjukkan tuan-tuan keadilan dalam Islam. Allah sebut dalam Quran, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Islam itu adil. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tuan-tuan turut serta dalam perjanjian itu ketika Allah telah memuliakan baginda dengan risalah Islam. Tuan-tuan, bila Nabi dah jadi rasul, ya, bila Nabi dah jadi rasul, baginda jumpa dengan para sahabat. Ya, baginda jumpa dengan para sahabat dan Nabi ingat balik dulu masa kecil-kecil, pada umur 15 tahun dulu. Nabi, aku pernah duduk serta dalam perjalanan dalam perjanjian Fijar. Lalu Nabi kata apa? Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu an nali bihi humran na'am walau ud'a bihi fil islami la ajabtu. Kata Nabi SAW. Ucapan ini ialah ucapan ketika Nabi sudah menjadi Rasul. Nabi duduk depan sahabat. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku telah menyaksikan, ya, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an. Sesungguhnya aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an. Nabi ingat balik cerita silam. Nabi ingat balik sejarah lama. Dulu aku pernah terlibat dalam satu perjanjian, umur dalam 15 tahun macam tu. Ya, sebab tu tuan-tuan, waktu anak-anak kita kecil-kecil ni tuan-tuan, jangan nak buat zalim kat dia. Sebab bila dia besar esok tuan-tuan, dia ingat balik. Dia ingat balik apa hak kita kata kat dia. Dia ingat balik kalau kita maki hamun nak kita, dia ingat balik, mak aku dulu duk maki hamun aku. Ingat ni, terpahat dalam hati dan minda. Lepas tu hati-hati tuan-tuan, anak-anak kita, kalau kita geram dengan anak tuan, sabar. Jangan keluarkan, ya, perkataan-perkataan kesat kepada anak. Kenapa? Kerana anak kita akan ingat peristiwa tersebut. Dia akan ingat bila dia besar esok, dia akan ingat, ya, perkataan-perkataan apa, bagaimana komunikasi, ya, seorang ibu dan ayah kepada anak dia. Tuan-tuan, ya, kemudian hilfan ma uhibbu an nali bihi, Nabi kata, iaitu perjanjian yang lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah ni kira, ya, kalau bahasa kita ada kereta hak paling mahal sekali. Nah, kereta hak paling kita sayang, harga yang paling mahal sekali, ya. Yang itulah tuan-tuan perumpamaan analogi unta merah pada zaman Nabi SAW. Aku lebih sayang tuan-tuan perjanjian itu berbanding dengan aku memiliki unta merah, kata Nabi SAW. Ya, andai kata aku diundang untuk menghadiri perjanjian itu pada masa ini, yakni pada masa Islam. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi kata, kalaulah orang bukan Islam, ya, nak mencetuskan lagi satu perjanjian yang menegakkan keadilan, aku akan turut serta fil islami la ajabtu, aku pasti akan mendatanginya. Ini dah tuan-tuan Islam ni. Ya, ini yang Islam ajar kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya Islam ini memperjuangkan keadilan. Ya, memperjuangkan keadilan. Intisari perjanjian ini menafikan sebarang fanatisme perkauman,
Salah satu sifat jahiliyah, ada yang mengatakan bahawa sebab diadakan Hibul Fudul adalah kerana kedatangan seorang lelaki dari Zubayd di Mekah dengan membawa barang dagangan. Barang dagangan itu dibeli oleh Ash bin Wa'il As-Sahmi, namun Ash tidak membayarnya. Tuan, berlaku perjanjian Fudul ini. Ada sebagian sejarawan Islam yang menukilkan riwayat cerita tentang ada seorang lelaki yang datang daripada daerah Zubayd. Ya, mai daripada daerah Zubayd, dia bukan orang Mekah. Macam kita ni tuan-tuan, orang ustaz, dia bukan orang ustaz, dia mungkin orang apa cerok kelian ke apa cerok tok kun mai mana, dia mai kerja, mai berniaga tang ni, dia mai duduk tang ni, dia mai berniaga tang ni. Orang luar lah kiranya. Ya, ada seorang lelaki mai daripada daerah Zubayd, dia mai berniaga dekat Mekah. Ya, kemudian tuan-tuan, ya, Ans bin Wa'il Al-Sahmi ni dia orang Mekah. Dia orang tempatan. Ya, dia ada geng dia. Dia ada pengaruh. Wah, ini dah tuan-tuan ni. Ya, bila dia ada kekuatan, dia ada geng dia tuan-tuan, dia buat nanya dekat laki yang mai daripada Zubayd ni. Oh, Zubayd ni orang berniaga, cari makan. Ya, dia pergi ambil barang seorang lelaki daripada Zubayd ni tuan-tuan, dia ambil tanpa membayar satu sen pun. Zalim tak? Zalim. Dulu ni masa kecil-kecil kita pernah dengar kan, kata hang masuk kedai Cina tak apa, balas barang dia tak apa, dia orang Cina. Barang orang Cina, hang tak kira lah hang masuk kedai apa pun, walaupun toke dia Cina ke, India ke, orang bukan apa ke, kalau hang beli, hang ambil barang, hang kena bayar. Itu Islam. Dah sudah. Maka As bin Wa'il As-Sahmi, dia buat zalim, dia tak bayar duit tu. Maka lelaki itu meminta bantuan kepada beberapa suku Quraisy, iaitu Abdud Dar, Makhzum, Jumuh, Syam dan Adi, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Ya, ini semua orang panggil apa dia, suku-suku bangsa Quraisy yang sekutu dengan lelaki ni tuan-tuan. Dia pun pergi minta tolong. Ya, minta tolong ni, aku kena zalim ni, orang balas aku punya barang, tak bayar ni. Tolong bantu aku, Ustaz. Orang apa dia adik-beradik aku duduk jauh, aku pun bukan orang sini. Kan? Duk mengadu dekat kawan-kawan dia, duk mengadu dekat suku kaum yang kita sebut tadi, Bani Abdul Dar, Makhzum, Jumuh dan sebagainya. Dia ni buat telinga pekak. Dia kata, itu urusan hang dengan dia. Selesai siri. Ni kata sahabat ni. Sahabat ni tuan-tuan, time senang pun dia duduk dengan kita, time susah pun dia duduk dengan kita. Kawan ni tuan-tuan, dia time senang, time kita banyak duit, dia rapat lah. Dia sangkut dengan kita. Time kita tak ada duit, kita susah tuan, tak ada lah. Mesej pun kadang-kadang blue tick macam tu lah. Kan? Baca dah, tak balas pun. Tahu dah kita tengah susah. Sahabat, senang pun dia duduk dengan kita, susah pun dia main duduk dengan kita. Kita dengar kesalahan, kita dengar apa yang kita apa dia sebutkan kepada dia. Baik, tuan-tuan sekalian, dia kata itu urusan hang, selesai sendiri. Lelaki itu lantas mendaki bukit Abu Qubais. Kalau tak salah saya, Abu Qubais pada hari ini, tuan-tuan sekalian, berhadapan dengan Babus Salam. Ya, hari ini kalau tak salah saya jadi satu hotel tetamu kehormat kerajaan Saudi. Ya. Jadi king mana ke apa orang besar-besar yang duduk kat hotel tu lah. Ya, dekat dengan Babus Salam. Itu Jabal Qubais. Kita kalau pergi Mekah, tuan-tuan tanya mutawif, mana Jabal Qubais? Ni dah berlaku peristiwa tu. Ini pentingnya sirah tuan-tuan. Bila kita pergi pentingnya ilmu sirah. Bila kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita ada ilmu. Bukan tengok bukit kosong kan. Tuan-tuan pergi ke tempat bersejarah tuan-tuan, kota Formosa tu, tuan-tuan pergi dengan ada ilmu. Dengan orang yang pergi tanpa ada ilmu, kata hang ni bawa aku pergi mana lah ni. Bantu apa lah sekerat-sekerat tadi. Dia tak tahu apa. Ilmu dia tak ada. Orang ahli sejarah, bila dia pergi kota Formosa, dia tahu bahawa sejarah tanah Melayu ataupun sejarah pejuang-pejuang ya, negara kita, bangsa kita. Sebab apa? Ada ilmu. Bila pergi ke Mekah, tengok Jabal Qubais, dia tahu peristiwa berlaku dalam peristiwa ini. Maka Zubair bin Abdul Muttalib tuan-tuan, dia naik di atas Jabal Qubais, lalu dia mengungkapkan syair. Dia kata apa? Bagaimana dia mengungkapkan syair tentang apa yang dia telah dizalimi tersebut. Dia bukan syair, dia bukan menasyid, dia syair. Dia syair. Sebab itu ini ketinggian sastra bahasa Arab.
Ya, ini ketinggian kesusastraan bahasa Arab. Itu benda biasa. Kita ingat apabila orang Arab ni dia nak orang panggil apa? Dia nak menyalakan api, ya, semangat, menyalakan api permusuhan, nak menyalakan api peperangan, dipanggil penyair yang hebat. Untuk apa? Untuk mengungkapkan bait-bait syair. Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, ketika mana dia telah memeluk Islam, Sayyidina Umar sanggup bayar hampir beberapa ribu dirham untuk orang yang pakar syair, untuk lawan balik penyair-penyair yang menjatuhkan Islam, yang mengutuk Allah dan mengutuk perjuangan Nabi SAW. Sayyidina Umar sanggup bayar. Sanggup bayar. Ini dia, tuan-tuan. Lalu dia kata syair. Apabila orang Mekah, tuan-tuan, orang Mekah dengar syair yang diungkapkan oleh seorang lelaki yang kena zalim ini, Zubair bin Abdul Muttalib, dia lantas, dia kata apa? Dia kata, bagaimana boleh ada orang yang tertinggal masih juga disalimi setelah peperangan sudah berlaku. Ni Zubair bin Abdul Muttalib ni orang yang baik. Dia kata, macam mana boleh orang kena zalim ni kat Mekah ni? Kita tak boleh biar. Maka disebabkan itulah, tuan-tuan, pihak-pihak yang ada niat yang baik itu, mereka cari rumah Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi untuk melakukan perjanjian Habdul Fudul, iaitu perjanjian untuk memperjuangkan keadilan oleh orang yang kena zalim di kota Mekah. Itu sejarah dia, tuan-tuan. Itu sejarah. Tak boleh bohong, sejarah ni tak boleh tipu, kerana dia mempunyai riwayat yang sahih. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Tabaqat Ibn Sa'ad jilid yang pertama, dan juga beberapa lagi rujukan-rujukan sirah yang sahih. Baik. Kemudian kehidupan pemuda. Ini zaman Nabi. Waktu zaman Nabi pemuda, kita tengok Rasulullah waktu pemuda ni, waktu jadi pemuda ni, tuan-tuan, bagaimana kehidupan Rasulullah. Tengok perenggan yang pertama. Ketika mula menginjak usia remaja, Nabi SAW tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Nabi tak ada pekerjaan tetap. Ya, sejumlah riwayat hanya menyebut bahawa baginda pernah mengembala kambing. Baginda mengembala kambing sejak hidup di perkampungan di Bani Sa'ad. Ya, ini dirujuk dalam Sirah Ibnu Hisham jilid yang pertama. Ya, para sejarawan Islam bila mengkaji umur Rasulullah ketika umur belasan tahun tu, tuan-tuan, Nabi buat kerja apa? Nabi buat kerja apa? Maka ulama sirah mengatakan bahawa Rasulullah mengembala kambing. Di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad, 100 km lebih daripada Pekan Mekah. Ya, kita cerita dah pertemuan lepas. Perkampungan Bani Sa'ad itu ialah perkampungan yang awal Nabi duduk di situ, dan waktu itu Halimatus Sa'diyah, tuan-tuan, ya, jaga Nabi dan sebagainya. Baik. Kemudian di Mekah baginda mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan bayaran beberapa dinar. Baginda seterusnya tukar kerja perdagangan ketika remaja. Maknanya, tuan-tuan, Nabi pengembala kambing waktu remaja, kecil dulu. Waktu remaja dulu. Maka para ulama sejarawan Islam mengkaji, kenapa Allah pilih Nabi buat kerja ni waktu remaja? Tuduh sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Ulama fikir. Seluruh kehidupan Nabi, tuan-tuan, ulama fikir apa hikmahnya. Ya, man nasaba ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw takrir. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani apabila mendefinisikan as-sunnah itu, sunnah ialah apa yang berlaku sebelum Nabi jadi Rasul dan selepas Nabi jadi Rasul. Tuan-tuan boleh tengok dalam Mabahith fil Ulumil Quran oleh Syekh Mahmud Khattan. Ya, kita tengok pembahasan itu. Ya, maknanya apa? Apa yang Nabi buat selepas daripada apa Nabi Rasul dan sebelum itu dikatakan sunnah. Itu dikatakan sunnah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ya, maka ulama kaji, tuan-tuan, sebab apa? Sebab jaga kambing ni, tuan-tuan, dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Itu hikmah dia. Allah saja bagi Nabi Muhammad waktu remaja, hang buat kerja ni. Ya, hang buat kerja ni sebab hang esok-esok bila besar esok akan bawa satu risalah yang penting, satu risalah yang adik-beradik hang sendiri akan lawan hang. Kawan hang sendiri yang dulunya kau puji sebagai Al-Amin, akhirnya mereka lah yang menjadi penghalang utama dalam dakwah. Sebab tu awal-awal lagi Allah sedang mendidik dan mentarbiah Nabi SAW untuk bersabar. Sabar.
Nak bawa benda kebenaran, nak bawa benda Islam, nak bawa benda betul ni, kadang-kadang bukan semua orang suka, tuan-tuan. Bukan semua orang mau. Bukan semua orang suka, tuan-tuan sekalian. Nah, kita cerita benda betul, tak mau. Hang ni tunjuk pandai, hang ni pun perangai macam aku lah, aku dia. Padahal kita cerita tu benda betul. Sepatutnya kita ambil maklumat yang betul, betul tak? Kita terima, oh ini nasihat untuk aku terima. Walaupun tuan-tuan kata Sayyidina Ali rahmatullahi alaih, tengok ya perkataan ataupun isi yang disampaikan, jangan tengok siapa yang menyampaikan. Kata Sayyidina Ali, kalau kita tengok siapa yang menyampaikan, tuan-tuan, Allah, banyaklah kelemahan kita. Ya, ustaz yang duk bersyarah ni, tuan-tuan, ada kelemahannya. Nah, sebab tu jangan kita pandang tinggi sangat, tuan-tuan, kepada seseorang hamba Allah, seseorang manusia. Ya, kita suka sungguh kat seorang tok guru ni, tuan-tuan, sayang sungguh kat seorang tokoh tok guru ni, tuan-tuan, jangan melebihi hadnya. Jangan melebihi hadnya, tuan-tuan. Sebab mungkin esok-esok kita dapat maklumat keaiban ustaz yang kita sayang, tuan-tuan, maka kita tolak sepenuhnya. Habis ilmu yang kita tak ambil daripada dia, tuan-tuan. Padahal satu saja aib yang dia buat, tapi banyak lagi kebaikan-kebaikan dan manfaat yang dia telah memberikan dan memberi kesan dalam diri kita. Muslimin, mukminin yang dirahmati dulu. Ya, ada seorang tok guru ni, tuan-tuan sekalian, kita sayang dia. Ni kawan-kawan kita pun ya banyak terkesan dengan seorang tok guru ni. Apabila dia ada sedikit dia mengeluarkan beberapa fatwa yang agak ganjil. Ya, ni kawan-kawan kita ni, tuan-tuan, buang terus tok guru tu. Dia tolak terus tok guru, buang terus, tak pakai terus. Sabar dulu. Ya, kita tengoklah apa yang baik daripada syekh tu, kita ambil lah. Yang mana yang tak elok, yang mana yang tak kena dengan Islam, kita buanglah jauh-jauh. Itulah caranya. Ya, sebab apa? Inilah orang panggil apa? Fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Apakah dan pada hari ini kuasa viral yang sangat dahsyat ni, tuan-tuan. Cuba bayang ni viral ni. Kadang-kadang ustaz tu dia tersilap sebut dan betul rakam pula. Ya, kadang-kadang dia tersilap sebut satu ya, tuan-tuan. Habis diviralkan, orang buang ustaz tu. Padahal, tuan-tuan, berpuluh tahun ustaz tu mengajak, berpuluh kitab dia mengajak. Yang maklumat banyak itu, kenapa kamu tak ambil manfaat daripada dia? Nak cari kesalahan dan kelemahan cukup banyak, tuan-tuan. Cuma kata Syekh Ali rahmatullah, lihat apa isi yang dia sampaikan, tinggal lihat kepada orang itu, kerana orang itu ada kelemahan dan sebagainya. Baik, subhanallah. Maka Allah SWT, para ulama mengatakan yang hikmahnya ialah Allah sedang mendidik kesabaran dalam kehidupan Nabi. Ada riwayat mengatakan baginda berniaga bersama As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib Al-Makhzumi. Beliau merupakan rakan sekerja baginda yang baik, tidak menipu maupun berbalah. Ini dah, tuan-tuan. Ada juga kawan-kawan hak baik ni, orang Mekah ni, tuan-tuan. Bukan semua jahat. Ya, kita kata bahawa tipu dan timbangan dan sebagainya. Ya, majoriti mereka melakukan begitu. Tetapi ada juga beberapa individu yang masih lagi terpelihara akhlak mereka. Kita boleh tengok bagaimana sejarah Siti Khadijah. Tuan-tuan, tajuk akan datang, tuan-tuan, kita akan tengok detik-detik bersejarah Nabi berkahwin dan Nabi berjumpa dengan Siti Khadijah. Kita akan jumpa tajuk akan datang ni, tuan-tuan. Subhanallah. Nah, rupanya, tuan-tuan, ada lagi orang yang baik dekat Mekah tu. Ya, Siti Khadijah ni, tuan-tuan, walaupun dia orang perempuan, tapi dia orang kaya. Ya, produk dia berkualiti. Nak bawa produk Khadijah ni, tuan-tuan, wish, kemah. Nah, kaya, hebat, tuan-tuan. Dan sebahagian mengatakan bahawa apabila berlaku satu orang panggil pergaduhan yang sangat hebat dan tidak ada keputusan yang diperbuat, mereka akan merujuk kepada Siti Khadijah. Masya Allah. Maknanya Khadijah itu dipandang mulia, tuan-tuan. Nah, Siti Khadijah, isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada usia 25 tahun. Ya, kita dah kira lah tadi ni. Nah, tuan-tuan, sirah ni, tuan-tuan, lebih cantik. Tuan-tuan ambil satu kertas, tuan-tuan tarik. Satu, umur 3 tahun Nabi duduk tang mana. Tarik pula, 5 tahun apa yang berlaku. Umur 15 tahun apa pula peristiwa yang berlaku. Barulah kita, tuan-tuan, sepanjang hayat Nabi, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Pada umur 25 tahun, Nabi SAW melakukan ekspedisi dagang ke Syam untuk menjalankan perniagaan saudagar kaya bernama Khadijah. Hadis saya sebut tadi ni. Ya, Nabi umur 25 tahun, Nabi bawa produk, barang,
barang yang di bawah syarikat Khadijah. Macam itulah maksudnya. Ibnu Ishaq menyebut bahawa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang kaya raya dan terkenal. Dia biasanya mengupah pekerja lelaki untuk menjalankan perniagaannya atau dengan sistem mudharabah, iaitu dengan pembahagian hasil keuntungannya. Maknanya Siti Khadijah ni dia pandai tuan-tuan. Dia bagi orang lelaki ni untuk menguruskan dia perniagaan dia, syarikat-syarikat dia. Sementara itu, Quraisy adalah kaum yang terkenal dengan aktiviti perdagangan. Baik. Maka ketika berita tentang kejujuran Nabi SAW, keteguhannya menjalankan amanah serta kemuliaan akhlak baginda sampai ke telinga Khadijah, dia segera mengutus seorang untuk menawarkan pekerjaan kepada baginda. Khadijah memberikan peluang kepada baginda untuk menguruskan perniagaannya ke Syam. Khadijah menjanji membayar bayaran yang banyak dibandingkan dengan bayaran selama ini diterima oleh pedagang lain. Baginda juga dibantu oleh seorang pembantu bernama Maisarah. Cerita ada macam tu. Nabi Siti Khadijah ni duk dengar hujung-hujung telinga. Dia dengar hujung telinga, ada seorang budak lelaki ni bagus, nama dia Muhammad. Jujur, amanah, tak menipu orang, akhlak pun bagus. Khadijah panggil Maisarah. Maisarah ni lelaki ni tuan-tuan, bukan perempuan. Kita ni bila nampak macam tabar butah belakang tu kira perempuan ni. Maisarah ni tuan-tuan, orang yang mempermudahkan urusan perjalanan Nabi SAW. Itu nama Maisarah. Sebagai sejarah Islam menyebut begitu. Maisarah ni lelaki. Maisarah ni, Khadijah lantik Maisarah, hang tolong pi menega dengan Muhammad. Hang tolong pi menega dengan Muhammad. Dan satu lagi, dia kata Maisarah ni, satu lagi, bila hang pi menega dengan Muhammad, hang tolong tengok sama Muhammad ni menega macam mana. Muhammad ni menega macam mana, bagaimana dia berinteraksi dengan orang, bagaimana dia tipu ataupun tidak, bagaimana akhlaknya, sebagainya. Khadijah saja bagi tugas special kat Maisarah ni supaya hang tolong intip Ustaz Muhammad ni lagu mana. Betul kan? Yang aku dah dengar kat hujung-hujung telinga ni mengatakan Muhammad ni orang yang baik, remaja yang amanah. Maisarah, hang tolong jalankan tugas. Baginda pun berangkat ke Syam untuk menjalankan perniagaan Khadijah. Baginda ditemani oleh Maisarah hingga sampai ke Syam. Ini disebut dalam Sirah Ibnu Hisham pada jilid yang pertama. Subhanallah. Maka berlakulah tuan-tuan, perniagaan itu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan dibantu oleh Maisarah. Maka dipendekkan cerita tuan-tuan, iaitu kita tengok pada tajuk yang akan datang, iaitu membina sejarah bagaimana Nabi SAW dilamar oleh Siti Khadijah. Kita tengok insya-Allah pada pertemuan akan datang tuan-tuan. Saya terdekat tu dulu, sudah masuk Isya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang tentang bagaimana saat-saat bersejarah Nabi menerima lamaran daripada isteri pertama Nabi Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Saya dekat itu dulu perkongsian sirah kita pada malam ini. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.